إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Sihat, saya harap semua sihat walafiat. Ya. Sebentar mungkin saya kena share sikit kat sini. Sebentar lupa pula. Macam mana ni? Allahu Akbar. Okey. Share now public. Okey. Okey, thank you. Okey. Maaf Okey. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi di dalam tahun yang baru. Dalam tahun kita ni baru masuk tahun kata apa, hijrah yang barulah. Kalau orang lain dia ada tahun miladi dia. Tapi kalau kita umat Islam, kita ada tahun hijrah kita lah. Kan, kalau kita orang lain ada Januari, Februari, March, April, kita pula ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kepada kita tempoh yang panjang lah, insya-Allah, ya, ataupun masih lagi memanjangkan hayat kita. Dikala kalau kita lihat tuan-tuan, di sekeliling kita ni ramai yang dah pergi, kan. Saban hari kita lihat kes-kes orang yang meninggal disebabkan COVID adalah orang kata angka yang kalau kita mudah nak cakap tidak masuk akal jugalah. Satu hari dalam 200 lebih, satu masa tu boleh cecah sampai 300 lebih, kan. Jadi itu orang kata satu angka yang sangat membimbangkan. Jadi kita sentiasa harian, dalam setiap hari kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memelihara kita daripada COVID, masih lagi memelihara kita daripada sebarang musibah yang lain. Jadi dalam masa yang sama, bila kita masuk tahun baru ni, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala juga agar segala amalan-amalan kita yang kita telah buat sebelum ini, tahun lepas, amalan-amalan yang amalan-amalan baik yang kita buat, kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan tersebut. Dan dalam masa yang sama kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kira tahun yang baru, kalau boleh kita nak bukalah buku yang baru pada tahun ini, kan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pelbagai kebaikan pada tahun yang baru ini. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan inayah dan hidayah dia kepada kita agar kita terpanggil untuk membuat kebaikan-kebaikan, kalau boleh lebih lagi daripada apa yang kita telah laksanakan pada tahun yang lepas, ya. Kalau biasanya setengah orang dia akan letak tahun hijrah ni tahun bermulanya azam yang baru, kan. Dia letaklah azam apa yang dia nak buat pada tahun hijrah ini. Ada setengah orang dia tunggu sampai tahun miladi, tak kisahlah yang mana satu tuan-tuan, tapi pastikan kita sentiasa ada azam untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang meletakkan azam hanya pada azam benda-benda keduniaan, kan. Sebahagian daripada orang lah, kan.
dia letak azam untuk mendapat lebih banyak harta ke, ataupun untuk membuka lebih banyak bisnes ke, ataupun dia berazam untuk mendapat pangkat yang lebih tinggi ke, kan. Dalam masa yang sama bukan kita kata benda tu salah, tidak. Tetapi perlulah disekalikan, disertakan bersama ataupun lebih lagi didahulukan azam kita untuk menjadi lebih baik dalam urusan ibadah, kan. Kita nak kalau boleh tahun ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini kita kalau boleh kita nak solat kita lebih baik, kan. Tahun ini kalau boleh kita nak bacaan Quran kita lebih baik. Kalau sebelum ni kita baca kokak-kokak, kan. Kalau boleh kita nak tahun ini menjadi tahun di mana kita boleh betulkan tajwid kita. Tahun ini kita rasa kita nak lebih banyak orang kata lebih memahami Al-Quran berbanding tahun-tahun yang lepas, kan. Satu perkara yang kita lihatlah tuan-tuan, yang kita ni sebenarnya kena sentiasa belajar dengan benda yang berlaku di sekeliling kita, kan. Itulah ulul albab sebenarnya. Kalau kita nak jadi ada sifat-sifat ulul albab ni dia sentiasa memerhatikan, dia mengambil iktibar, kan. Dia mengambil iktibar atas segala benda yang berlaku di langit dan bumi, kan. Penciptaan langit, penciptaan bumi, dia mengambil iktibar. Begitu juga dengan apa yang berlaku di sekeliling dia, dia akan mengambil iktibar, kan. Apa yang saya boleh nampak adalah kita bila kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita, kita boleh nampak bahawa apa yang kita ada, apa yang kita pegang setakat ini hanyalah satu benda yang sementara. Hanyalah satu benda yang sementara. Yang mana jika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menarik nikmat tersebut daripada kita, maka dengan sekelip mata dia boleh mengambilnya, kan. Dan kadang-kadang kita takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengambil diri kita dalam keadaan kita tidak bersedia. Kita tidak bersedia. Amalan kita tak cukup kita nak bawa ke sana. Kita tak berapa nak confident. Aku ni solat aku ni betul tak ni? Solat macam ni. Puasa aku selama ni betul ke? Quran aku betul ke? Akidah aku ni dah mantap ke? Kan? Jadi kita kematian tu dia boleh berlaku dengan begitu, kata begitu cepat tanpa kita sangka-sangka, kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala memang urusan kematian ni adalah di antara ilmu ghaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mafatihul ghaib lah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci ilmu ghaib ada 5 perkara, kan. Antara dia apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu dia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Lebih-lebih lagi dia tidak akan tahu bila yang dia akan mati, kan. Kita cuma kita ingatkan kita akan pergi pada umur kita sekian sekian dan sekian. Tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi time COVID ni kita boleh nampak di Facebook. Saban hari kita nampak, kan. Orang-orang yang pergi adalah orang-orang yang kita tidak sangka dia akan pergi. Kan. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keampunan dia kepada semua umat Islam yang telah pergi disebabkan COVID ini. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa aghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma adkhilhumul jannata wa a'idhhum minan nar. Dan juga takziah juga kepada semua ahli keluarga yang mana mereka kehilangan ahli keluarga mereka ataupun sahabat handai ataupun siapa-siapa saja yang mereka kenal, ya. Dan tahulah bahawa kita semua innalillah, kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua akan pergi juga. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagus juga kita di tahun yang baru. Jadi salam al-hijrah lah, ya. Tahun yang baru kita ambil kuliah yang pertama kita adalah kuliah yang berkait dengan Al-Quran. Moga harapan kita bermula dengan Al-Quran dan kita juga akan diakhiri dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti mana yang diriwayatkan, yang disebutkanlah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bila mana dibunuh radhiyallahu anhu beliau sedang membaca Al-Quran, ya. Okey, jadi kita pergi ke tafsir kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menafsirkan ayat yang ke-54 daripada surah Al-Kahfi. Insya-Allah kita cuba untuk sampai ke ayat yang ke-59 pada malam ini. Dan seperti biasa kita akan baca dahulu ayat-ayat ini dan kemudian insya-Allah barulah kita akan mula mentafsirkan satu persatu, ya. Ayat yang ke-54
Muka surat yang ke-300. Kalau ada sesiapa yang mengikutilah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan cuba tafsirkan ayat ini, tapi malam ini kita nak buat kelainan sikit. Saya akan kongsi, saya akan share bersama dengan tuan-tuan slide lah. Kita akan pakai slide pada malam ini, lebih mudah untuk tuan-tuan nak faham. Sebentar ya, saya share dulu. Okey. Saya nak kena tanya dulu, Ustaz, kita boleh nampak ke slide saya? Ustaz, kita boleh nampak ke? Ada Ustaz boleh nampak slide ke? Tak ada orang, payah juga kita mengajar secara online ni, tak tahu sampai ke tidak slide saya ni. Ustaz? Saya assume boleh lah kot tak? Boleh nampak lah kot. Okey. Tak nampak Ustaz kita ke mana dah. Okey. Jadi insya-Allah kita nampak Ustaz? Okey. So tafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke-54 dan ke-59. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan. Dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Kalau kita lihat tuan-tuan, surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kepada kita pelbagai perkara, tetapi melalui kisah. Okey. Jadi daripada kisah, contoh kita ambil kisah yang pertama dahulu, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan di dalamnya terdapat pelbagai
orang kata apa, tauladan yang kita boleh ambil. Dalam masa yang sama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawa pula kisah apa nama tu, sahibul jannatain, ya, sahibul jannatain, yang mana apa nama ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita tentang betapa rapuhnya harta yang kita sekarang miliki. Kita ingatkan dia adalah harta yang kekal, tapi sebenarnya dia sangat-sangat rapuh, yang mudah sahaja untuk pergi. Kemudian akan ada lagi kisah-kisah yang lain yang akan disebutkan, contoh kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian kisah Dzulqarnain dan sebagainya. Pendek kata, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pelbagai kisah. Dan semua kisah-kisah ini adalah orang kata apa, untuk kita mengambil manfaat dan tauladan. Bukan hanya sekadar kita baca, tetapi perlu kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kerana apa? Kisah-kisah ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memilih kisah-kisah tersebut. Maksud dia, kita tahu dalam dunia ni ada macam-macam benda jadi. Kalau kita buka buku sejarah tu, macam-macam benda jadi. Kan? Tapi ini adalah kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sendiri dan dia letakkan di dalam Al-Quran. Maksudnya kisah ini bukan kisah-kisah yang seperti biasa, tetapi dia adalah kisah yang orang kata apa, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana dan maha hikmah. Okey. Jadi ayat ini kalau kita lihat, dia juga menceritakan tentang perbandingan di dalam Al-Quran. Tadi disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perbandingan. Jadi contoh kisah-kisah semua termasuk di dalam perbandingan. Kalau kita sebut, kalau dalam ilmu tafsir ni, ayat-ayat sebegini kita panggil ayat amthal lah. Ayat amthal. Jadi ayat amthal ni ayat perbandingan. Pendek. Jadi kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan perbandingan yang begitu banyak di dalam Al-Quran yang memberikan panduan dan hidayah kepada manusia. Jadi banyak perbandingan. Antara dia perbandingan dalam bentuk kisah. Contoh perbandingan dalam bentuk kisah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita perbandingan-perbandingan lain. Antara dia contoh Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan golongan orang kafir dengan apa? Dengan seekor anjing yang lidahnya sentiasa terkeluar. Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan orang golongan Yahudi seperti seekor keldai yang membawa buku. Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan dunia atau dunia kehidupan yang kita hidup ni ibarat macam hujan yang turun, dan pelbagai lagi perbandingan-perbandingan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana perbandingan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidaklah orang-orang yang faham betul-betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan, melainkan hanyalah orang-orang yang alim. Maksudnya pakar-pakar ahli tafsir, para ulama ar-rabbaniyin. Mereka sebenarnya yang faham sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada manusia. Dia macam nilah mudah kalau kita sebutkan tentang perbandingan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala, perbandingan ini dia cuba menyampaikan kepada manusia pandangan ilahi sebenarnya. Allah, bagaimana kita nak tahu bagaimana perspektif ilahi. Kan? Kita ni manusia yang sangat jahil. Kita ni sebenarnya tak kisahlah kita pandai mana pun. Ilmu, orang kata apa, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Orang kata jauh melebihi daripada ilmu mana-mana manusia yang ada. Kan? Jadi kita ni memang sangat-sangat jahil. Okey? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang maha bijaksana, dia maha mengetahui. Jadi dia cuba nak menyampaikan kepada kita yang jahil ini satu benda yang sangat besar. Tapi kadang-kadang mungkin kita tak boleh nak faham benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk perbandingan agar kita boleh faham. Contoh kalau kita orang besar nak cerita pada budak kecil benda-benda yang rumit. Contoh benda-benda politik. Kita nak cerita pasal benda politik pada budak-budak kecil. Nak cerita betul-betul pasal kerusi berapa dalam parlimen, jenis perangai orang politik, payah. Mungkin budak-budak tengok tak apa nak faham sebab benda tu besar. Isu tu sangat besar. Kan? Jadi kalau kita duk cerita bawa semua fakta-fakta politik, kita bawa sebiji dia ni kawan ni dalam amanah, kawan ni dalam PN pula ada MN, jadi PAS duduk kat PN, dalam masa yang sama dalam MN. So macam mana? Budak kurang faham. Jadi orang yang pandai mendidik dia akan bawakan perbandingan menyentuh ataupun menggunakan benda-benda yang difahami oleh budak itu. Kan? Jadi bila orang tu dengar, budak tu dengar, dia boleh faham. Kan? Jadi kita ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terlampau tinggi.
Kan terlampau rumit untuk kita memang tak boleh nak sampai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan kepada kita yang jahil ni untuk memahami pandangan dia, dibawakan dalam bentuk apa yang kita boleh faham. Kan? Oh, dia ibarat macam ni, ibarat macam ni, ibarat macam ni dan sebagainya. Kan? Jadi pendek kata, perbandingan di dalam Al-Quran ini adalah salah satu daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan kepada kita pandangan-pandangan ilahi. Okey. Jadi kita sebutkan tadi banyak kisah-kisah di dalam surah Al-Kahfi ini, dan kisah-kisah ini juga dikira sebagai satu termasuk di dalam amthal, di dalam perbandingan. Dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan kepada kita sesuatu perkara. Kan? Tapi kalau cakap direct takut tak berapa nak menghayati. Kan? Jadi datangkan dalam bentuk kisah. So daripada kisah itu masing-masing pandanglah diri dia sendiri, bagaimana kisah itu memberi kesan kepada diri dia sendiri. Kan? Contoh kalau orang yang berkuasa, orang yang ada kuasa, dia tengoklah apa kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan kuasa. Kan? Jadi dia masing-masing dia kena faham, sebab setiap daripada kita ada zuruf yang berbeza. Maksudnya setiap daripada kita ada apa? Sudut-sudut yang berbeza, pengalaman yang berbeza, respon yang berbeza. Jadi kita tengok pandangan kisah di dalam Al-Quran masing-masing mungkin memahami dengan cara tersendiri. Kan? Tetapi masih lagi dalam kerangka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripada kita. Jadi kisah-kisah di dalam Ashabul Kahfi ini merupakan satu perbandingan yang mana kita perlu lihat dan kita perlu faham, ya, dan hayati bersama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam pada itu manusia masih lagi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dalam pada itu manusia ni masih juga berbantah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala dah permudahkan dah hidayah dia. Dia permudahkan supaya kita memahami apa yang dia cuba nak sampaikan. Contoh ya, kita cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menengahkan kepada kita, nak kita sedar bahawa berhala-berhala yang disembah itu adalah sangat-sangat tidak ada apa-apa, sangat-sangat lemah. Allah SWT dah cakap berhala ni tak ada apa-apa, tapi manusia masih tak boleh nak terima. Allah kata dah dalam Al-Quran, berhala ni kosong, tak ada apa-apa, dia tak boleh buat apa-apa, berhala tak ada kuasa. Kan? Jadi manusia tak boleh nak pergi, tak boleh nak faham. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Islam, kita diberi hidayah dalam perkara ini, jadi kita faham. Tetapi cuba bayangkan tuan-tuan, benda yang sangat logik. Berhala, benda yang tidak ada apa-apa, kayu ataupun batu yang tidak ada kuasa, tetapi disembah oleh berapa ratusan juta manusia. Kan? Jadi kadang-kadang benda yang sangat simple tapi orang tak boleh nak faham. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bawakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubuhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Allah SWT pun cakaplah, berhala ni tak ada benda, tak boleh nak cipta walaupun seekor lalat. Kalau lalat katakanlah dia tak boleh nak cipta lalat tersebut, dia tak boleh nak lawan pun lalat tu. Kan? Contoh kalau lalat tu ambil sesuatu daripada berhala tu tak boleh nak ambil balik pun. Kan? Tak faham-faham lagi ke yang kamu duk agungkan berhala ni? Kenapa? Kemudian Allah SWT bawakan lagi, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Orang-orang yang mengambilkan tuhan-tuhan selain daripada Allah sebagai pelindung. Mereka ini seumpama orang yang seumpama labah-labah yang menjadikan rumah dia itu sebagai pelindung. Kita pun tahu sarang labah-labah ni, sekadar kita jentik, hilanglah sarang tersebut. Kan? Maka Allah SWT bawakan perbandingan ni. Perbandingan ni Allah SWT bawakan supaya apa? Supaya manusia boleh faham. Kan? Dalam pada itu pun masih lagi berjuta orang duduk lagi menyembah berhala. Kan? Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata manusia ni, benda Allah SWT dah permudahkan hidayah ni, tapi dalam masa yang sama manusia ni memang dia jenis suka berdebat menentang kebenaran. Kan, dia suka berdebat. Manusia ni memang wakanal insan aktsara syai'in jadal. Bukan sahaja tentang kebenaran, benda-benda lain pun dia suka. Dia suka, manusia ni memang kita kata apa, majbulun nafs lah. Maksud dia ni memang secara sifat dia, kebanyakan manusia lah. Kita kata ada setengah orang ni dia tak ada sifat-sifat begini, tapi kebanyakan manusia memang suka berdebat, suka orang kata apa, bertelagah.
Memang suka bertelagah. Sehingga kan benda yang benar, jelas kebenaran dia pun dia nak bertelagah lagi. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dah ceritakan macam-macam benda di dalam Al-Quran, kan? Nanti datanglah orang yang akan berbantah, yang akan berdebat tentang apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang golongan liberal, kan? Benda dalam Al-Quran ni telah jelas, tapi nanti datang golongan liberal, nanti dia kata, oh tak, sebenarnya macam ni, pusing ke arah sini, pusing ke arah sana, kasih pusing 18 kali lagi, oh macam itulah sebenarnya. Kan? Datang pula orang Melayu mana yang sesat, kan kita pun tahu ada macam orang Melayu ni pun macam-macam orang kata ajaran pun ada. Yang pada Rasul Melayu dia, ada yang baru-baru ni saya terdengar, ada sahabat saya cerita dekat saya, ada seorang orang Melayu ni dia kata sebenarnya Rasulullah itu adalah Allah. Saya terkejut, tak pernah saya dengar benda ni kan di kalangan orang Melayu kita, kan? Jelas di dalam Al-Quran, Allah SWT membezakan antara diri dia dan Nabi Muhammad. Datang orang kita, oh Nabi Muhammad itu adalah Allah. Bila kita kata mana logiknya kat situ, dia pun wa kanal insan aktsara syai'in jadala, kan? Dia akan berdebat-debat, berbantah, tak macam ni lah, macam ni, padahal jelas di dalam Al-Quran itu. Okey, jadi jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia nak cuba sebutkan kepada kita adalah di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala telah permudahkan, telah memberikan kepada kita banyak perbandingan yang mana ia memiliki segala hikmah dan tauladan. Dan kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu membaca amsal-amsal ini, kita perlu membaca kisah-kisah ini, memahaminya, menerimanya, kan? Dan menghayati serta tadabbur di dalam kehidupan harian kita. Itu yang cuba nak disampaikan. Janganlah kita nak, orang kata apa, banyak sangat berdebat lebih lagi. Kita boleh berdebat, bukan tidak boleh berdebat, tetapi ada masa-masa dia. Jangan semua benda kita nak debat. Benda yang telah orang kata apa, suluh, orang kata apa, kalau kebenaran itu telah suluh apa macam tu lah, macam jelas lagi bersuluh macam tu, kita masih lagi cuba nak memenangkan kita punya pandangan. Dan kadang-kadang setengah orang yang suka berdebat ni, kadang-kadang dia dah tahu dia salah, dia dah tahu, tetapi ego yang ada di dalam diri dia membuatkan dia masih lagi nak terbawa-bawa benda tu, kan? Jadi janganlah kita rasa diri kita ni, janganlah terlampau ego sangat. Jangan kita ujub, jangan kita rasa macam diri kita ni hebat. Di depan Allah, di depan ayat Al-Quran, di depan hadis Nabi SAW, maka rasalah diri kita, sedarlah bahawa diri kita ini adalah hamba sahaja. Ya, okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bawa, wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula, kan? Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka hanya menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Ini ada satu jenis manusia lah. Yang mana mereka ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut, mereka ini dia tidak akan beriman sehinggalah datang kepada mereka janji Allah. Okey, secara umum dululah, secara umum, iaitu datang kepada mereka sunnah-sunnah yang terdahulu, ataupun amalan-amalan, ataupun kita kata apa, disebutkan kat sini azab orang-orang yang terdahulu, ataupun lebih tepat lagi kita kata kaedah orang-orang terdahulu, ataupun azab tu datang dalam bentuk yang bila dah nampak depan-depan, okey, baru mereka nak beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin, dan tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Dan orang-orang kafir yang membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejek-ejekan. Okey, itu maksud dua ayat yang di atas. Dan kita akan syarahkan kedua-dua ayat ini. Okey. Ayat ini lebih menceritakan tentang respon mad'u dan tugas sebenar para rasul. Mad'u ni bermaksud orang yang didakwahkanlah. Ada setengah daripada mad'u ni dia akan tetap berdegil. Itu yang kita nak sebutkan tadi.
sebahagian daripada manusia dia tetap akan berdegil sampailah bila mana mereka nampak azab Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mereka nak beriman. Kan dah datang benda dah boleh nampak depan-depan, baru dia nak cari balik para rasul. Dan kadang-kadang azab Allah ni kadang-kadang dia boleh datang dalam erti kata dia memberi peringatan, tapi kadang-kadang dia datang, kalau dia datang untuk memusnahkan, habis cerita. Sebagai contoh, dalam kisah Firaun, kita pun tahu kisah Firaun, kita semua baca dah kisah Firaun, banyak dah disebutkan dalam pelbagai surah di dalam Al-Quran. Bismillah. Okay. Macam kisah Firaun. Firaun ni dia mengaku diri dia Tuhan. Kan? Kemudian bila mana dia berdebat dengan Nabi Musa alaihi salam, dia akan berdebat walaupun dia tahu diri dia salah. Dan kalau kita betul-betul nak fokus pada debat Firaun, kita boleh nampak bagaimana dia orang panggil laffa, kira macam dia kiri dan kanan dalam debat dia tu. Maksudnya dia bukan nak cari kebenaran, tetapi dia main kiri dan kanan supaya apa? Dia hanya nak panjangkan debat sebab dia nak menang. Kan? Dia nak menang. Jadi Firaun ni dia tidak beriman sampaikan ke tahap dia boleh buat pelbagai kezaliman kepada Bani Israel, dan sampai ke tahap dia cuba untuk bunuh Nabi Musa alaihi salam bila mana dia dengan tentera-tentera dia kejar Nabi Musa alaihi salam. Tetapi bila mana ditenggelamkan di dalam sungai, di dalam Laut Merah tu, maka dia kata apa? Al-ana wa qad dia mengatakan amantu, apa ayat dia? Amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku adalah orang yang di kalangan orang-orang yang menyerahkan diri ataupun di kalangan orang-orang yang muslim. Kan? Maksud dia di hujung-hujung tu baru dia nak beriman. Itulah kita kata tadi. Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum. Mereka tidak beriman dan tidak ingin untuk memohon ampun kepada Tuhan mereka sampailah datang kepada mereka azab. Azab yang terdahulu, azab yang menimpa orang yang terdahulu, ataupun azab yang akan datang kepada mereka secara depan-depan. Jadi orang musyrikin Makkah juga berlaku benda yang sama. Ada di kalangan mereka dah dijelaskan Al-Quran oleh Nabi SAW, tetapi mereka tetap tidak mahu beriman, sehinggalah berlaku azab yang menimpa diri mereka. Kadang-kadang azab tu datang dalam pada tangan-tangan orang Islam yang berperang. Kan, bila mereka mati baru mereka sedar bahawa mereka baru nak beriman time tu. Kan? Okey. Jadi kita boleh nampak kat situ ada dua jenis azab. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Okey? Azab yang terdahulu maksud dia bukan sunnatul awwalin ni, kita boleh kata kaedah azab orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu ni kadang-kadang apa yang dia minta itu yang diberi. Kan? Diorang duk minta azab, azab macam mana? Bagilah, berani bagilah, bagi. Kan? Jadi bila mana mereka meminta azab tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab kepada mereka. Kan? Adapun azab yang dihadapi, ada setengah para ulama menyebut azab hari akhirat yang pelbagai. Kan? Sebab dalam Qubula itu dia ada dua kiraat di situ. Jadi kalau kita campur kedua-dua kiraat tu, kita boleh nampak bahawa maksud dia adalah azab hari akhirat yang pelbagai, dan dilihat secara depan-depan. Kan? Dan yang ni kita boleh katakan orang kafir ni nanti di hari akhirat bila mana dia nampak azab di depan mata dia, kita boleh nampaklah rintihan dia, iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh nampak bagaimana mereka memohon ampun sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dah nampak azab tu depan-depan. Kan? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Wa qala alladhina apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Hari ni kalau ingat ayat Quran ni kena makan masa sikit. Walau tara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Atas qiraat Ibn Amir. Kalaulah kamu melihat wahai Muhammad, bagaimana orang-orang yang zalim ini ketika mana mereka melihat azab, bagaimana mereka pada ketika itu barulah mereka sedar annal quwwata lillahi jami'a, bahawa segala kekuatan, segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wa annallaha syadidul azab, dan Allah itu maha sakit sangat atau kuat sangat
azab dia. Maka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Wama mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda. Manusia ni dia tak nak beriman. Dia tak nak juga mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kecuali bila mana sampai kepada mereka azab yang mereka sendiri minta ataupun apa yang mereka nampak daripada azab secara depan-depan pada hari akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan wama nursulul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Kita buku apa dah? Ada masa lagi ya? Okey. Ketahuilah sebenarnya Rasul yang diutus ni hanyalah pemberi kabar gembira dan peringatan. Mereka tidak berupaya untuk memberi hidayah. Itu bukan tugas Rasul. Laisa alaika hudahum. Rasul tak mampu nak bagi hidayah kepada manusia. Itu adalah tugas Allah Subhanahu. Itu adalah orang kata peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tugas para rasul hanyalah menyampaikan. Dia memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan dia menyampaikan peringatan dan ugutan kepada orang-orang yang kafir. Itu tugas para rasul. In alaika illal balagh. Muhammad, janganlah nak stres sangat. Tugas kamu hanya menyampaikan. Sebab tu kita panggil Muhammad sebagai messenger. Ya. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq fa akhadhtuhu liyudhidu bihil haqq. Ya. Dan orang kafir dia cuba berbantah, dia cuba nak menghapuskan kebenaran dengan menggunakan bil batil, dengan hujah-hujah yang batil. Liyudhidu bihil haqq, untuk menghancurkan ataupun untuk nak meruntuhkan kebenaran. Kan? Jadi apa sahaja hujah yang dibawa oleh orang-orang kafir, maka dia sebenarnya adalah hujah-hujah yang batil. Dia adalah satu hujah yang sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, kita baca, kita lihat dengan orang kata mata hati yang ikhlas, kita boleh tahu dia adalah hujah-hujah yang batil. Tak kisahlah daripada agama apa sahaja pun. Bawalah agama Nasrani ke, agama Yahudi ke, ataupun orang kafir Mekah pada ketika itu. Kan, orang kafir Mekah ni, kalau kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Mekah ni macam-macam hujah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan segala hujah mereka adalah Allah SWT sebutkan. Ini semua hujah-hujah yang batil sebenarnya. Hujah-hujah yang batil maksud hujah-hujah yang rosak, yang sebenarnya dia boleh hilang kalau kita hanya orang kata apa, kita boleh mentafsirkan hujah tersebut dan kita boleh membidas, hujah-hujah itu akan hilang. Kan? Sebab tu tidak ada lagi dalam sejarah Nabi SAW dikalahkan dalam apa jenis hujah. Tak pernah. Kan? Apa sahaja hujah yang dibawa oleh baik orang Yahudi ke, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani ke, baik orang kufar Mekah, kalau dia nak berhujah dengan Nabi SAW, tak pernah Nabi SAW kalah. Kan? Sebab mereka hanya membawa hujah-hujah yang batil hanya untuk mengaburkan kebenaran. Dan itu benda yang sama berlaku. Kan? Kita kena kalau kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan keliru tentang Islam, ataupun lebih tertarik dengan agama lain, ketahuilah bahawa tuan-tuan sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsu. Sebab hujjatul Islam, hujah Islam ini adalah hujah yang dah terang lagi bersuluh. Adapun hujah orang-orang yang lain adalah hujah-hujah yang sangat batil. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan bukan sahaja mereka berbantah dengan hujah yang batil, kan? Ini dia mungkin dia menipu ke, ataupun dia bawalah apa benda, idea-idea yang mengarut, yang dia sendiri kadang-kadang boleh tahu benda tu mengarut, tapi dia bawa juga hanya untuk menang dalam perdebatan. Dan cara kedua yang mereka buat untuk nak mengganggu para rasul adalah wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Mereka mempermainkan segala mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan juga segala ugutan yang diberikan kepada mereka. Maksudnya Nabi SAW kata jangan buat, nanti datang Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendatangkan azab. Kan? Mereka pun mainlah fa'asqit alaina kisafan minas sama'. Kau datanglah, kau jatuhkanlah awan ni pada kami nak tengok sikit. Kalau betul kau ni cakap betul, aku nak tengok sikit azab yang kau janji-janji tu. Mereka duduk mempermainkan Nabi SAW. Jadi orang kufar Mekah pada ketika itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan di sini, adalah mereka mengaburkan kebenaran dengan cuba membawa hujah-hujah yang batil, dan kedua mereka mempermainkan mukjizat dan segala ugutan yang Nabi SAW berikan. Jadi Al-Quran ini pelik kan? Al-Quran ini mereka boleh nampak sebenarnya mukjizat Al-Quran. Mereka nampak berbagai mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasulullah SAW. Mereka nampak bagaimana iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, bagaimana bulan boleh terbelah,
Mereka boleh nampak bagaimana hijrah berlaku, hijrah pula, Isra' Mi'raj berlaku. Mereka boleh dengar daripada Nabi SAW sendiri, kan. Jadi pelbagai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu mereka tahu itu adalah benar, tetapi mereka akan mempermainkan. Jadi itu ada antara Allah SWT seolah-olah nak memberikan, nak bagi tahu kita, ini antara strategi orang kafir terhadap umat Islam, yang mana mereka akan bawakan hujah-hujah yang batil. Ingat, hujah mereka adalah batil. Cuma kita je tak tahu macam mana nak patahkan hujah tersebut. Allah SWT kata hujah tu batil. Tapi kalau kau tahu macam mana nak patahkan, kau tahulah. Kalau kau tak tahu, ke lautlah kau. Kan? Okey. Kemudian mereka akan mempermainkan mukjizat kita, dan kita boleh nampak macam mana orang-orang kafir di setengah negara mempermainkan Al-Quran. Kadang-kadang dia bakarnya Al-Quran, kadang-kadang dia mempermainkan tudung ataupun syariat Islam. Saya rasa tuan-tuan semua mungkin ada yang tahu bagaimana atlet Malaysia kita yang lari tu, yang perempuan tu pakai tudung, kan, dia cuba tutup aurat dia sebaik boleh, dipermainkan oleh orang-orang kafir, kan. Jadi ini semua Allah SWT sedang berikan kepada kita strategi orang-orang kafir. Jadi janganlah kita jatuh di hadapan strategi mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-57, kita ada masa lagi, saya akan cuba cepat sikitlah supaya tak jauh sangat, supaya kita tidak habis lambat. Itu apa yang saya nak cakap tu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, maka ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Kan? وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk ini, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyuruh mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaannya demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala apa yang nak disebutkan adalah ini Allah SWT sedang menceritakan tentang golongan yang ditutup hati mereka. Sebahagian manusia ni mereka meninggalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang kata apa? Meninggalkan hidayah yang dikurniakan Allah. Mereka berpaling, enggan menerima, lalu melupakan dan membiarkan peringatan Allah tersebut. Dan segala apa yang mereka buat tu, okey, mereka meninggalkan, tidak peduli dan tidak mentadabbur. Maksud dia mereka tak kisah tau, macam kita dah berdakwah pada mereka tapi dia buat tak layan. Padahal benda ni bukan datang daripada manusia. Ini datang daripada Tuhan yang telah mencipta diri mereka. Yang sebenarnya mereka ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Kita katakanlah kalau dalam satu sekolah, kan, guru besar ni datang nak cerita dengan murid-murid tentang tanggungjawab mereka duduk di sekolah. Murid-murid tu semua buat tak tahu, lari habis semua, buat tak dengar, tak nak dengar apa semua. Kalau kita duk nampak benda tu, kita kata budak-budak ni sebat pun tahu, kan. Tapi ini pun benda yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan mereka, kan, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al-Quran ini kepada mereka. Tetapi apa yang mereka buat, mereka berpaling dan mereka tidak peduli dan langsung tidak mentadabbur. Apa yang mereka buat pun mereka macam tak kisah, buat je apa saja yang mereka nak buat. Sebab tu kita boleh nampak sekarang setengah manusia, setengah bangsa, setengah kita kata masyarakat hidup dalam keadaan cacar merba. Kan? Anak tak tahu siapa bapa, yang bapa tak tahu anak dia yang mana satu. Kan? Akhir sekali mungkin boleh jadi adik-beradik kahwin sama mereka. Kan? Berapa banyak kita boleh dengar cerita, siapa bapa budak ni, tak tahu bapa dia yang mana satu. Laki kahwin sama laki, perempuan cuba nak kahwin sama perempuan. Kan? Wanasiyamak, mereka tak kisah. Apa yang Allah SWT bawakan kepada mereka, mereka tak kisah. Jalan je. Kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kerana mereka berlaku zalim terhadap Allah Subhanahu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengunci hati mereka. Allah letakkan lapisan-lapisan tutupan.
Allah SWT tutup hati mereka. Kan? Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tutup hati, maka mereka falan yahtadu idan abada. Maka mereka sesekali tidak akan beriman. Ya. Daripada sini kita boleh nampak Rasulullah SAW dia menyedari tugas baginda hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Sebab memang Allah SWT dah sebut, ada setengah golongan ni macam ni perangai dia. Kan? Jadi mereka yang menentang kamu wahai Rasul, sedarilah bahawa mereka memang macam ni. Mereka ni tunggu masa je lah. Tunggu masa Allah SWT ambil mereka. Akhda azizim muqtadir. Masa Allah SWT ambil diri mereka, tunggulah sahaja. Ya. Kemudian Allah SWT sebutkan, kita cuba habis pukul 10. Kita cuba 10 tepat lah, insyaAllah. Sempat insyaAllah. Ya. Warabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu Muhammad Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Jikalau Allah mahu menyiksa mereka di dunia atas apa yang mereka telah usahakan, tentulah dia boleh menyegerakan azab itu kepada mereka. Tetapi Allah tidak berbuat sedemikian. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Bahkan Allah jadikan bagi mereka satu masa yang mana bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan daripada azab yang ditentukan itu, daripada masa yang ditentukan itu. Ya. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak dalam pada Allah SWT duk cakaplah ke atas tadi kan. Allah SWT duk cakap ada setengah manusia ni mereka takkan beriman sampailah mereka nampak azab. Dan kemudian Allah SWT sebut lagi mereka ni sangat zalim. Allah SWT bagi hidayah, bagi ayat-ayat, bagi segala jenis bukti. Mereka berpaling dan buat-buat bodoh. Kan? Dalam pada itu Allah SWT masih lagi memberi peluang. Kerana apa? Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ia terselah pada penangguhan terhadap yang diberikan terhadap orang kafir. Kalaulah Allah SWT dia nak saja tarik nyawa orang kafir ni, siapa yang boleh halang? Siapa yang boleh halang, tuan-tuan? Kita boleh dengar apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kan? Bagaimana kaum Nabi Lut itu diangkat, kemudian diterbalikkan, diangkat, kemudian dikata apa? Dicampakkan batu-batu ke atas mereka, kemudian diterbalikkan ke bawah. Kita boleh dengar apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Kita dengar apa yang berlaku kepada kaum Nabi sekian. Jadi kalau Allah SWT nak menghancurkan, siapa yang boleh halang dia? Tak ada siapa boleh halang dia. Dia kuasa total. Kan? Tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu Allah SWT sebut, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kan? Kalaulah Allah SWT nak mengambil manusia, nak orang kata apa, nak membalas manusia atas segala apa yang mereka lakukan daripada dosa-dosa, maka atas dunia ni tak ada satu manusia, tak ada satu binatang pun, bukan manusia je, tak ada satu binatang pun boleh hidup. Nak menunjukkan betapa besarnya dosa-dosa yang manusia buat, terutama sekali dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dosa manusia ini membawa kepada azab daripada Tuhan. Nampak tak tadi? Kan? Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Dosa kita ni membawa azab. Jadi kita ni dalam kita sedang dilanda dengan pandemik ini, memanglah kita nampak dari sudut saintifik, kan? Tetapi dalam masa yang sama kita kena bermuhasabah juga. Kalau boleh kita zaman pandemik ni kita cubalah jadi lebih baik daripada pre-pandemik, sebelum pandemik berlaku. Kerana kita tak boleh nak lari. Setiap daripada kita, saya pandangan saya, apa dah ni? Sempat lagi. Setiap daripada kita ini sebenarnya, tuan-tuan, ada sumbangan kita terhadap kenapa Allah SWT menurunkan pandemik ini. Kerana kita semua berdosa. Kullu bani Adam khata'. Kita semua ni melakukan kesalahan. Jadi kalau boleh, jadikanlah pandemik ini sebagai betul-betul peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kita cuba berubah menjadi lebih baik, tuan-tuan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang bermuamalah dengan riba, maka biarlah pandemik ini menjadi peringatan bahawa kita boleh mati bila-bila masa. Tinggalkanlah riba tersebut. Kalau tuan-tuan ni ada yang jenis apa, orang kata suka berjudi ke, kan? Jadikanlah pandemik ini sebagai peringatan dan tinggalkanlah dosa-dosa tersebut. Okey? Memang kita manusia, kita tak mampu untuk meninggalkan semua dosa, kan? Tetapi yang besar-besar itu, dosa-dosa yang besar itu sepatutnya mudah untuk kita tinggalkan.
Sebab itu memang dalam kemampuan kita. Ya. Allah tidak memberikan balasan terhadap semua dosa tetapi hanya sebahagian. Nampak sebab tu Allah SWT kata wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah SWT tidak menimpakan kepada kamu satu-satu musibah melainkan hanya kerana apa yang kamu lakukan. Dalam pada itu Allah SWT membiarkan banyak lagi dosa-dosa yang kamu kerjakan. Maksud dia Allah SWT tak ambil kira lagi. Atas dunia ni tak ambil kira lagi. Ya, tapi akhirat lain ceritalah tuan-tuan. Itu kita akan lihat pada banyak aspek. Ayat ini seolah satu pujukan dan ugutan dalam masa yang sama pada orang kafir. Maksudnya Allah SWT kata wa rabbuka ghafurur rahmah. Allah SWT ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan? Tetapi kalau kamu masih tak nak beriman, Allah SWT telah sediakan satu masa yang mana pada itu kamu tidak boleh lari daripada masa tersebut. Iaitu bila? Yang pertama sekali kematian manusia lah. Siapa boleh lari daripada kematian? Semua orang tak boleh nak lari. Kan? Yang kedua adalah bila mana kita semua akan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir memang akan cuba nak lari tuan-tuan, tapi nak lari mana hari tu? Nak lari mana? Kan? Allah SWT kata al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum. Pada hari tersebut segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari mana? Kita tak boleh nak lari. Jadi ayat ini memberi seolah-olah dia satu pujukan. Ingat, Tuhan kamu Maha Pengampun, dia juga Maha Penyayang, tapi dalam masa yang sama dia juga azab dia sangat-sangat pedih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu taala jelaskan watilkal qura ahlaknahum. Ini ayat yang terakhir sempat lagi. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Dan penduduk-penduduk negeri yang derhaka itu kami telah binasakan ketika mana mereka telah melakukan kezaliman dan kami telah menetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merujukkan kepada Al-Qura. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk, kalau kita lihat, kita faham bahasa Arab, watilkal qura. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dan penduduk-penduduk negeri-negeri yang derhaka itu. Seolah-olah ini menunjukkan bahawa golongan musyrikin Mekah pada ketika itu mereka tahu perkampungan-perkampungan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lalu perkampungan-perkampungan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk macam, kau nampak tak? Kau sendiri lalu perkampungan-perkampungan itu. Kau boleh nampak kesan dia apa yang jadi. Kan? Kau boleh nampak. Watilkal qura, kami telah hancurkan perkampungan itu kerana setelah mana mereka itu melakukan kezaliman. Bila mana kami hantar rasul-rasul kami, mereka menentang rasul-rasul kami, maka kami binasakan. Dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Maka ini Allah Subhanahu Taala sedang menunjukkan kepada orang-orang kafir Mekah bahawa kalaulah mereka terus-menerus menentang Nabi SAW, maka akan sampai satu masa mereka akan ditimpa dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan azab ini, janganlah kita kata azab ini kita nak azab seperti orang-orang yang terdahulu, azabul istiqsal, yang mana Allah Subhanahu Taala nak buat macam Nabi Nuh, semua mati. Tak ada dah. Azab macam tu selepas zaman Nabi Musa alaihissalam telah dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi azab yang datang dalam erti kata lain, berlakulah peperangan dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada orang Islam, dan itu sudah dikira sebagai satu azab kepada orang-orang kafir. Jadi setakat itu sahaja kuliah tafsir kita. Ngam-ngam pukul 10. Alhamdulillah. Ngam-ngam pukul 10. Ya. Sekarang ni insya-Allah kita akan cuba buat kelas tafsir kita dalam keadaan macam ni lah, dalam cara macam ni, di mana kita akan cuba buat secara live. Ya, sebab kalau secara ni mungkin rakaman kita akan tengok dari masa ke semasa lah, tapi kebanyakannya insya-Allah secara live. Ya. Setakat itu saja kuliah saya pada malam ini. Saya harap dia memberikan tuan-tuan sedikit sebanyak boleh memahami ayat Al-Quran, dan sedikit sebanyak boleh mentadabbur secara ataupun cuba menghayati. Dan kadang-kadang bila kita baca ayat-ayat macam ni tuan-tuan, kita bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kerana kita ni bila dengar Al-Quran kita rasa nak dengar. Kita bukan orang yang dengar Al-Quran kata benda ni mengarut lah. Tak, kita rasa nak dengar. Bukti dia apa? Tuan-tuan duk tengok benda ni. Kalau tuan-tuan rasa Quran tu tidak berharga, tuan-tuan tak nak dengar saya berceloteh. Kan? Saya duk berceloteh panjang lama ni kat sejam. Kan? Tapi tuan-tuan rasa macam tuan-tuan baca Al-Quran tu, tuan-tuan rasa nak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Jadi bila kita dengar ayat yang macam ni, kita rasa alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk menjadi orang Islam. Dan kalau boleh kita nak orang-orang lain sama-sama dapat menghayati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita.
Jadi saya rasa setakat itu saja kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain. Kalau dalam ayat yang akan datang, kita akan mula menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia dengan Yusha alaihissalam, apa yang jadi di kalangan dengan Nabi Khidir bagailah. Okey, insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Okey, saya berhentikan share dulu. Ustaz, kita rasanya tidak ada apa-apa soalan ke Ustaz? Ustaz, kita ada lagi ke ni? Mana saya punya ni? Alamak, ni stop share. Okey. Ustaz? Okey, boleh Okey, saya rasa setakat itu saja kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.